Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi malam 22 Mac 2021 bersama saya Janet Bennett. Berita utama, kerajaan negeri akan membantu Jabatan Immigration mewujudkan blok tambahan di Depot Immigration Semuja bagi mengurangkan kesesakan tahanan. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, langkah itu bagi mengurangkan kesan jangkitan COVID-19 susulan peningkatan mendadak pandemik itu di pusat tahanan berkenaan baru-baru ini. Ketua Menteri menambah kerajaan negeri juga akan membantu dari aspek pelaksanaan prosedur operasi standard SOP di pusat tahanan itu. Maka hari ini saya telah bersetuju untuk mewujudkan lagi atau melaksanakan lagi tambahan blok supaya tempat itu kuarantin khususnya. Sementara mereka dapat dikuarantin 10 orang dalam satu tempat. Sekarang ini 20. Satu bilik. Bermaknanya tidak ada perjarakan. Jadi kita akan membangunkan blok ini sementara di kawasan yang ada ruang. Dan saya rasa ini dapat mitigate kesan jangkitan COVID di kawasan ini. Kita tidak dapat menunggu, maka kerajaan negeri akan membantu pihak Jabatan Immigration untuk mewujudkan tempat sementara untuk menempatkan tahanan. Yang lain kita akan bekerjasama untuk membaikkan cara pelaksanaan SOP di kawasan ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan kunjungan di pusat tahanan itu pada Isnin. Katanya, kelemahan pada prosedur operasi standard SOP, ujian RT-PCR dipercayai menjadi punca peningkatan mendadak kes positif di pusat tahanan itu baru-baru ini. Mungkin ada kelemahan daripada SOP dari sudut testing, PRC testing yang tidak comply lah dengan the actual SOP. Kerana selalunya mereka mestilah dites di satu tempat baru dibawa ke tempat ini, tapi mungkin ada kelemahan dalam proses tersebut. Ini perkara pertama lah. Perkara kedua pula, kita diberi taklimat bahawa dalam satu blok sini ada 8 blok. Satu bloknya mempunyai tahanan yang begitu banyak, ramai rasionya. Turut serta dalam lawatan itu Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Unggat Embas dan Pengarah Kesihatan Negeri Sarawak Dr. Chin Zing Hing. Berita seterusnya, sebanyak 11.78 juta ringgit telah dibelanjakan untuk membangunkan projek penanaman padi Tanjung Purun di Kampung Setunggang Melayu Lama di Lunduk sejak 2017. Jumlah tersebut termasuk 7.3 juta ringgit untuk membina dan menaik taraf infrastruktur saliran dan pengairan serta kerja-kerja yang berkaitan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Unggat telah melakukan lawatan ke projek seluas 88 hektar itu pada Ahad. Beliau turut ditemani Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu Datin Patinggi Datuk Ahmad Jamilah Anu, Setiausaha Tetap Kementerian Pertanian Moden, Tanah Adatan Pembangunan Wilayah Edwin Abid dan Pengarah Jabatan Pertanian Dr. Elvin Chai. Dalam pada itu, Pegawai Pertanian Bahagian Kuching, Chong Mui Sia, yang turut hadir memberitahu Datuk Ahmad Douglas telah mengarahkan jabatan mereka menggunakan sistem pengurusan yang komprehensif dalam usaha menggandakan hasil pada tahun ini. Ujarnya, menerusi usaha itu mereka menjangkakan untuk mendapat hasil tuaian sebanyak 7 tan per hektar. Selanjutnya, Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan lebih 9 juta ringgit bagi menyediakan bantuan makanan kepada penduduk yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD di negeri ini. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, bantuan tersebut telah diberikan kepada 580 kawasan PKPD di seluruh bahagian kecuali Limbang. Petugas yang membantu menghantar makanan ke kawasan lockdown ini daripada JKM dan agensi lain. Biasanya kita minta juga bantuan bomba
dan juga ATM dan rela 6,832 dan orang kampung juga selalu membantu kita untuk mengagih makanan tu. Dan jumlah bantuan makanan kering yang kita agih setakat ini ialah 139,797 pack, dan ini menelan kos sebanyak 9,78,555 ringgit 26 sen. Beliau berkata demikian semasa sidang media selepas melakukan tinjauan ke bilik gerakan PKP di Kampung Bintawak di Kuching pada Isnin. Dalam pada itu, Datuk Seri Fatimah berkata, penguatkuasaan PKPD di Kampung Bintawak turut menggunakan khidmat polis marin bagi memastikan tiada penduduk yang keluar tanpa alasan kukuh. Untuk kawasan Bintawak ini sudah ditugaskan pihak marin juga bertugas di kawasan sungai. Sebab ini mengikut pengalaman dulu kita ingat pada penglihatan kita ini jalan utama, tapi ada jalan lain yang boleh digunakan untuk keluar, sama ada di kampung, di rumah panjang pernah berlaku. Jadi kita berterima kasih atas maklumat seperti ini, dan dengan itu kita juga ambil tindakan untuk memastikan ada juga orang menjaga di kawasan tersebut. PKPD Kampung Bintawak melibatkan Kampung Bintawak Ulu dan Kampung Bintawak Tengah telah dikuatkuasakan bermula 16 Mac hingga 29 Mac 2021 dengan jumlah isi rumah seramai 773. Penduduk kampung telah menerima bantuan makanan sebanyak 7,844 pack dengan jumlah peruntukan RM392,200. Sementara itu, Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri Sabati pada Isnin menerima sumbangan 48,000 pelitup muka daripada Kedutaan Besar China di Kuching. Sumbangan tersebut telah diserahkan oleh Duta Besar China di Kuching, Cheng Guangzhong, kepada pengurusi Sabati Dato' Ahmad Jumani Tun Tuanku Bujang di pejabatnya di Wisma Sultan Tengah. Menurut Cheng Guangzhong, dalam ucapannya, sumbangan itu bagi menyokong aktiviti Sabati dalam membantu golongan kurang berkemampuan khususnya yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Everyone is obligated to help those in need, even when there is only one case of infection. Solidarity means strength. Perseverance means victory. There is already light at the end of the tunnel. China friends will continue to support Malaysia as you support us to fight the pandemic together. Manakala di Limbang, pertandingan bot kawalan jauh yang merupakan aktiviti tahunan di daerah Limbang boleh diperluaskan penyertaannya bagi menarik minat lebih ramai peserta dari dalam dan luar negara. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Sukri berkata, pihaknya akan memperhalusi dan meneliti permohonan untuk menaik taraf dan mempertengahkan sukan ini di peringkat antarabangsa. Ia memang satu produk yang boleh menarik minat mereka yang mempunyai kegemaran. We call it niche tourism. Niche tourism di mana mereka mempunyai minat tentang sukan tertentu ataupun program-program tertentu. Ia sudah tentu boleh menarik seramai-ramainya. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan pertandingan antarabangsa bot kawalan jauh di Logan, Lagari, Kampung Tanjung Limbang pada Sabtu. Katanya lagi, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, MOTEK, akan berusaha melihat potensi yang ada bagi menjadikan sukan ini daya tarikan pelancong di peringkat antarabangsa, khususnya bagi mereka yang meminati sukan tersebut. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Danau, Paulus Palu Gumbang, menjelaskan pertandingan dianjurkan Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak, Sabekas, Cawangan Batu Danau itu akan diperluaskan di peringkat Asia Tenggara pada masa akan datang. Bahawa di masa-masa yang akan datang kita akan buat pertandingan bot kawalan jauh ini secara ASEAN, iaitu dengan penyertaan negara Brunei Darussalam, Thailand dan juga menjemput daripada Indonesia supaya lebih ramai yang dapat menyertainya. Sebanyak 280 penyertaan telah diterima daripada peminat-peminat bot kawalan jauh pada pertandingan kali ini.
Sementara itu, Datuk Seri Nancy berkata Motek akan berkongsi pengalaman dalam membantu mempromosikan produk pelancongan. Malah katanya Motek akan membantu memberikan cadangan cara-cara untuk membangunkan produk pelancongan di sesebuah tempat. Dan saya juga mengharapkan kita banyak produk eko pelancongan, mungkin ada waterfallnya yang mungkin belum di exploit di pelopori di sini, macam perlulah dilihat daripada sudut itu. Dan kolaborasi dengan agensi-agensi lain seperti Sarawak Forestry Corporation dan lain-lain agensi perlu juga agar sama-sama memain peranan. Jadi sini kita percaya ada buaya-buaya ni. Buaya-buaya menjadi produk pelancongan juga, ada orang tidak pernah lihat. Jadi bagaimana kita nak jadikan ia sebagai produk. Beliau berkata demikian selepas meninjau Limbang River Cruise di Sungai Limbang, Kampung Limpaku, Pinang pada Sabtu. Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy tertarik dengan sebuah kampung nelayan di situ yang boleh dijadikan sebagai produk pelancongan. Orang nak datang kemari, tapi ianya perlu disampaikan kepada orang lah, boleh datang pada hari apa, jam berapa. Jadi orang akan datang pergi ke tempat ini dan juga dapat berjalan, melihat sendiri di belakang, suasana di belakang bagaimana kerajaan kita Malaysia dengan Brunei yang berhampiran ini, dan di mana adat budaya kita banyaknya sama walaupun kita di lain-lain negara. Jadi hibah di antara kedua negara ini perlu juga menjadi satu contoh yang boleh dijadikan produk pelancongan. Sementara itu, Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia yang juga ahli Parlimen Limbang, Datuk Hasbi Habibullah, ketika ditemui media berkata, Kerajaan Sarawak telah merancang untuk membina jalan raya ke Kampung Limpaku Pinang dan Kampung Belantak yang akan dihubungkan dari Jambatan Sungai Limbang kedua. Masjid Terapung 6 juta telah pun diluluskan di bawah projek rakyat negeri. InsyaAllah akan dibina di sini juga. Itu juga pelancongan juga. Seperti tempat lain, Masjid Terapung menjadi tarikan. Nak cakap jauh sikit, Masjid Putih dekat Jeddah, Masjid Terapung. Siapa pergi umrah mesti singgah Masjid Terapung. Sama juga kita pergi Melaka dekat Gateway tu, Masjid Terapung juga. Semua ini insya-Allah akan menjadi tarikan. Selanjutnya, Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di kawasan Dun Tasik Biru diseru untuk lebih proaktif terlibat dalam pelaksanaan projek transformasi luar bandar RTP di kampung masing-masing. Ahli Dewan Undangan Negeri Tasik Biru, Datuk Henry Jineb berkata, JKKK juga dikehendaki untuk menyediakan skop kerja projek yang hendak dilakukan sebelum dipanggil untuk mesyuarat oleh agensi berkaitan. Jelas beliau kelulusan terakhir pelaksanaannya adalah di bawah tanggungjawab pejabat daerah mengikut kaedah yang digunapakai yang telah diluluskan. Nah, untuk projek RTP, tahun ini ada perubahan sikit. Kerajaan telah memberi tanggungjawab kepada pihak JKK yang mana projek yang boleh dikendalikan oleh pihak JKK sendiri. Bermakna pihak agensi seperti JKR, Majlis Daerah, DID dan sebagainya hanya membantu dari segi penyediaan BQ ataupun dari segi kontrak. Tetapi yang membuat tender, memilih kontraktor, membuat skop kerja adalah pihak JKK sendiri. Beliau berkata demikian semasa taklimat penyerahan notis kelulusan projek RTP 2021 daripada Kerajaan Sarawak di Bung Konis, Tanjung Boang pada Sabtu. Dalam pada itu, beliau memberitahu selagi Kerajaan Gabungan Parti Sarawak memerintah Sarawak, projek seumpamanya adalah berterusan mengikut keperluan. Beliau kemudiannya menyerahkan surat kelulusan RTP 2021 kepada pejabat daerah Bauk untuk menaik taraf bangunan kuartus kerajaan sebanyak RM45,000. Berikut merupakan RTP yang disenaraikan oleh Adun Tasik Biru.
Sekian edisi malam bersama saya Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.